Baik, bertemu kembali dalam Niaga Awani bersama saya Haris Ashraf Hasnan dan juga Dina Rozman. Sudah tentu kita nak meneliti masih lagi berkait dengan Belanjawan 2023. Hari ini kita nak memberi fokus kepada sektor pertanian. Apa ceritanya? Bersama dengan kami menerusi Google Meet pada ketika ini, Saudara Munir Asim Abdullah, pengasas Grasi Chili. Cik Munir, terima kasih sekali lagi sudi bersama dengan Astro Awani di Niaga Awani ini. Kalau kita lihat, Menteri Ekonomi Rafizi Ramli memberi bayangan sektor pertanian dan juga jaminan makanan ini akan mendapat peruntukan yang besar pada Belanjawan 2023. Pada pandangan Encik Munir, sebagai pemain industri sendiri, kenapa dua sektor ini wajar diberi peruntukan yang besar dalam Belanjawan? Terima kasih Ashraf dan Nina. Ya, bagi saya memang saya dah agak rasa dah agak dah. Sebab dalam sektor pertanian kita ni dia bukan satu benda yang kecil ya. Lebih-lebih lagi bila kita mengatakan jaminan makanan tu ya. Dan jaminan makanan tu bukan kita boleh selesaikan dalam masa 2 hari. Dan ia melibatkan kita panggil perubahan kita panggil budaya. So contohnya kalau Jepun contohnya, kalau mereka nak budaya mereka dari segi robotik ya, daripada kecil budak-budak dia dah dibentuk dah untuk bawa pulang robotik, dia bermain dengan elektronik dan sebagainya. Jadi bila mereka menjadi satu negara yang mengeluarkan peralatan elektronik yang begitu cepat dan maju, tidak heran sebab budaya dah diserapkan daripada 3 fasa. Fasa pertama, saya selalu katakan maknanya bajet ni bagi saya lihat kepada 2 lah ya. Satu kepada sektor pertanian di mana yang melibatkan semua agensi pertanian seperti Marti, Fama, Peladang dan sebagainya lah ya. Yang kedua adalah jaminan tersebut. Dan kalau saya melihat jaminan ini, saya berharapkan kerajaan boleh memberi lebih kurang sekurang-kurangnya 60% kepada jaminan makanan tersebut. 60% budget towards food security. Dan sebab food security ni bagi kita melihat perlunya besar adalah sebab ia melibatkan 3 fasa. Fasa 1, fasa 2, fasa 3. Fasa 1 ni adalah kepada mereka yang contohnya yang di SMK, Sekolah Menengah Mani, budaya di sekolah tu dah ada dah. Bawa sekolah, bawa pokok, tanam pokok dalam kelas. Melihat pokok itu sebagai satu hobi. Daripada awal itu budaya dia. Dan kepada kedua adalah mereka yang beruniversiti sekarang yang kita panggil di college ya, college pertanian, universiti, supaya bila kita ada fasa 1 bila pergi fasa kedua tidak ada lagi mereka melihat nak jadi engineer semata macam kami dulu masa 20 tahun dulu, ya kita dijaja dengan programming ya, computer science dan sebagainya. Jadi bila kita melihat yang itu, kita lihat pertanian sebab kita tidak ada kepada jaminan makanan ya. Tidak ada budaya dalam pertanian. Kita cuma ada budaya elektronik, nak jadi doktor, nak jadi lawyer dan sebagainya ya. Kita tidak dedahkan kepada pertanian secara budayanya. Jadi lebih lagi bila kita cerita mengenai kepada nak perubahan ya, kita panggil ni perubahan kepada pertanian, contoh pertanian madani. Untuk sekarang ni kita bercerita mengenai madani ya. Jadi ini satu perubahan yang baik kalau kita boleh lihat. Dan yang ketiga tadi P3 tu. Kenapa P3 dia adalah 40% lah sepatutnya kita berikan. Kenapa? Sebab kita bukan lagi fokus kepada pembelian aset, contohnya agensi ya, tapi lebih kepada kita panggil ni market access, kepada membaik pulih hasil daripada impak COVID 2 tahun. Kerana banyak syarikat, banyak ladang tutup. Banyak ladang memerlukan bantuan. Lebih-lebih lagi macam semalam di mana MAFI telah membuat satu inisiatif baik ya, tahniah kepada MAFI ya, di mana mereka telah memberi banyak kelonggaran kepada petani kecil untuk mendapatkan pekerja-pekerja asing untuk dari segi masalah-masalah mereka hadapi. Jadi belanjawan itu tidak tertumpu hanya kepada kita panggil memberi benih dan sebagainya. Banyak pedagang kecil ni sekarang ni kalau nak minta pun apa-apa pekerja asing, mereka perlu comply dengan JTK contohnya. Jadi bajet tersebut mesti merangkumi juga pembuatan rumah untuk pekerja, untuk penyediaan capex yang tinggi ya. Macam masa saya membuat pertanian dalam 2021 masa COVID ya. Di masa tu barang sangat tinggi ya. Memang sangat terkesan 2 tahun tersebut. Ya, banyak ladang telah pun tutup. Sekarang banyak ladang telah tutup disebabkan tersebut ya. Jadi sebab itu saya rasa begitu besarnya, saya memang wajarlah diberikan bajet yang besar. Ya. Baik Cik Munir, tidak kira petani itu petani besar atau kecil, kita nak lihat apa isu yang membebani golongan petani ketika ini. Tadi Cik Munir ada bercakap mengenai kita tiada budaya petani. Kita pernah bercakap juga soal kos baja yang mahal. Adakah ini masih isu sama atau ada perkara-perkara lain yang mengekang pengeluaran pertanian dan juga membebani petani ini? Saya rasa isu dari segi input kita pun bercerita pada tahun lepas lagi, memang ya. Tapi saya melihat isu tu boleh ditangani ya. Banyak sekarang saya
kepada few universiti. Minggu lepas saya pergi ke UMP dan juga beberapa universiti lagi, UniKL dan sebagainya, dan mereka bagi aktif untuk mereka punya produk ya, cuma belum dikomersialkan dan tidak ada inisiatif lagi kat situ, dan saya rasa ini masa terbaik untuk kita buat perkara tersebut. Dan masalah yang hadapi petani bukan sekitar input saja. Saya ambil contoh macam saya kata tadi ya, ada petani yang tidak mampu untuk jump start balik ya, dia macam bateri kereta lah ya. Dah bateri kita tu dah habis, tak boleh dicas dah selama COVID tersebut, dan kita perlukan jump start, di mana mereka ni perlukan modal bukan setakat input dan bukan setakat membeli barang kita panggil input, tapi juga kepada capex ya, operasi, bukan operasi ya, maknanya nak betulkan balik ladang, nak kena buat rumah pekerja. Sekarang ni kena comply pula dengan kita dilihat oleh kita panggil international dari segi menggunakan pekerja asing. Kita perlukan fasiliti yang baik. Bila kata fasiliti yang baik, kena ada tempat tinggal, tempat pekerja yang baik, dan kena ada proper asrama dan sebagainya. Dia melibatkan kos. Itu satu cabaran lagi lah, cabaran baru lah untuk pekerja pun. Macam semalam kita melihat bagaimana pekebun yang besar, komersial, mereka menjadi masalah dari segi penyediaan kepada dalam perikanan. Mereka banyak masalah yang mereka hadapi. Jadi saya nampak kat situ pun MAF telah banyak mencari langkah untuk mengatasi tersebut. Dan ia adalah antara masalah pertanian ni bukan input lagi dah ya. Di mananya input tu saya rasa dah pun dirancang dengan baik oleh MAF, dan mungkin sekarang ada skala baru yang kita lihat adalah mengekalkan industri player yang ada sekarang, skala cluster. Perlu kepada cluster. Jadi itulah sebab sekarang ni kalau kita fokus pada cara lama di mana kita menggunakan, kita panggil ni bantuan secara individu ya. Ia yang tidak lagi kita panggil ni efektif sebab terdedah kepada harga yang tinggi ya. Petani yang tanam sedikit, contohnya seekar, akan membeli baja lebih mahal daripada mereka yang mengusahakan 20 ekar sebab volume game. Jadi itulah yang antara masalah-masalah, dan banyak lagi yang kita boleh ceritakan kalau masalah-masalah petani ini, yang saya nampak banyak juga yang MAF telah pun bergerak ke depan. Dan saya ucapkan tahniah kepada MAF juga kerana banyak inisiatif sekarang ni saya nampak mengarah ke situ. Jadi itu baiklah. Jadi cuma funding tu kena besar juga dari segi jaminan makanan. Cik Munir, sebagai pemain industri, bagaimana peruntukan ini wajar disalurkan kepada petani? Contoh, bantuan tunai ke, insentif pertanian ke, pemasaran produk pertanian ke, ataupun teknologi pertanian? Kerana kalau kita cakap contoh macam grant, syaratnya itu pelbagai syarat perlu dipenuhi oleh petani itu sendiri, dan kadang-kadang tak boleh nak memenuhi syarat tersebut. Bagaimana penyaluran bantuan menerusi belanjawan ini perlu disalurkan? Ya, saya kata tidak juga saya nak salahkan siapa kat sini ya. Bila kita mengatakan grant, banyaknya red tape ataupun orang kata susah nak dapat grant ni. Kalau senang sangat nanti orang potong rambut boleh minta grant. Jadi tak boleh juga. Jadi kena ada certain parameter. Tapi certain parameter ni pula saya nampak kadang-kadang tu tidak efektif ya. Contohnya kalau tanam 10 pokok takkan nak pakai IoT. Ya, jadi IoT ni ada skala dia. Kalau kita setakat tanam 100-200 pokok, jadi saya tak nampak IoT amat membantu kat situ. Ya, tidak banyak sangat. Ada membantu tapi tidak banyak. Pokok takkan besar 2 kali ataupun buah takkan berbuah 200% bila gunakan IoT. Ia hanya memudahkan saja. Jadi untuk mendapatkan penyaluran kepada grant atau nak memberikan impact kepada petani, saya rasa fokus kepada petani-petani yang telah membuat skala besar ni, sebab kita cerita pasal immediate ni, low laying fruits ni. Jadi sektor pertanian lebih besar ni kita perlu melihat kebanyak di situ, bajet dekat situ ni. Jangan lupa juga jaminan makanan tadi, itu pun besar juga kat situ. Jadi adaptation kepada penggunaan bagaimana petani adapt kepada bantuan ni. Jadi saya rasa perlunya kita melihat kepada bagaimana golongan petani perlu kita clusterkan supaya impact bantuan yang besar ni akan kita lihat impact ni secara besar, bukan kita maknanya menghabiskan bajet tersebut sebagai bantuan, contoh dibagi RM200 seorang, RM400 ataupun RM1,000 ataupun RM2,000, sebab kalau setakat RM5,000 dan RM6,000 dia tidak banyak membantu sebenarnya. Akhirnya nanti duit tu mungkin guna untuk beli motosikal ya, untuk beli perabot yang baru. Jadi tapi kalau kita kumpulkan RM5,000 ni untuk 1,000 orang, mungkin kita ada RM300-400,000, boleh membuat satu skala kluster yang lebih besar macam yang dibuat di negara-negara lain. Mereka ada rangkaian-rangkaian pertanian yang dikumpulkan sekali dan satu produk yang sama. Maknanya mereka bukan petani yang mengikut musim. Bukan mengikut kita panggil trend, bukan trend.
Bukan trend hari ini trend tanam pisang, lusa trend tanam tebu. Dia tidak begitu. Jadi itu yang saya nampak kat situ. Kalau kita nak menggunakan bajet kepada petani, kita kena ada pengususan dekat situ dan tidak semuanya kita beri seperti cara lama lah. Dia kena ubah supaya mereka ni boleh masuk ke skala komersial. Jadi ayat saya lebih baik saya katakan bagi petani kepada komersial. Baik, Cik Munir, berbahagikan seminit lagi kita nak teruskan dengan antara kekangan utama industri pertanian adalah adaptasi di teknologi. Ia sekaligus dilihat sebagai kekangan untuk belia menceburi bidang ini. Jadi sesuai ke wajarkah lebih banyak R&D dilakukan pada masa sama turunkan koskan teknologi pertanian ni? Bagaimana? R&D memang diperlukan tapi bukan R&D daripada scratch ya. Jadi saya melihat ada satu universiti, saya pergi tengok design dia, ada 50 lebih design lebih kurang sama dan boleh diguna pakai. Cuma masalah dia bagaimana mereka nak menggunakan, bagaimana nak sell, how to sell the technology, itu je sekarang ni. Dan dari segi R&D ni pula saya rasa kita tak perlu design from scratch ya. Don't reinvent the wheel. Jadi mana contohnya saya pergi pada universiti dah ada, contohnya UMP dah ada, UCAM pun ada, UiTM pun dah ada. Kita komersialkan yang itu, kita gunakan balik dan jangan longgokkan semua kepada R&D ya. Sebab banyak industri yang ada di luar sana pun kalau kita tengok kepada negara-negara yang telah bangun. Contohnya, sebagai contohnya China ya. Yang mereka melihat pada teknologi US tapi mereka redesign. Yang semalam saya tengok ada satu submarine yang dia buat tu, dia ambil contohnya redesign bukan submarine kapal ya. Dia design di US yang teknologi selama 20 tahun dulu mereka ubah balik menjadi lebih baik. Itu contohnya. Ya, contohnya mitigasi juga pun benda yang sama juga.